Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi ya. Pada pagi ini saya akan menceritakan react tentang satu cerita masih lagi dalam genre seram. Tapi sebelum saya memulakan cerita saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber Santai Malam Vlog. Saya dan partner saya Bro Syah saya menghargai subscriber kami yang telah mencapai 700 subscriber, dan insyaAllah apabila mencukupi 1000 subscriber kita akan buat satu cabutan bertuah untuk subscriber yang betul, untuk subscriber yang terpilih. Jadi harap-harap subscriber semua tolong promosi, tolong promo, tolong bantu kami dengan subscribe, sebab ianya percuma. Dengan subscribe tu, dengan kita subscribe channel ni dapat membantu kami untuk membuat lebih banyak konten, lebih banyak episod react, dan juga meneruskan membuat penceritaan tentang jalan-jalan seram di Malaysia. Okey, untuk episod kisah seram malam ni, episod malam ni berkisah tentang Abang Azmi dan juga Abang Salim. Kisahnya bermula begini. Abang Azmi merupakan seorang supervisor di satu syarikat penghantaran Korea. Jadi kita tak beritahulah syarikat penghantaran apa. Dan Abang Azmi ni dah bekerja dengan syarikat Korea tersebut dah lama dah. Dan Abang Azmi ni satu hari dia ditugaskan oleh bos dia untuk mengikut driver untuk menghantar barang ke satu hub ataupun tempat gudang baru yang terletak di Gua Musang, Kelantan. Jadi kebetulan pada malam tersebut nak hantar barang tu, driver yang terpaksa hantar barang ke Gua Musang tu bercuti kerana majlis perkahwinan anak dia. Jadi driver yang sepatutnya bercuti. Jadi Abang Azmi ni cari siapa dia yang boleh ganti, dan dia pun telefon driver yang ada. Kebetulan Abang Salim ni dia free. Dan dia kata tak apalah bos, saya buat part time lah untuk hantar ke Gua Musang. Tapi dia beritahu lah Kak Azmi ni, tapi Cik Azmi, saya jalan ke Kelantan saya tak berapa mahir. Kalau Cik Azmi teman saya, mungkin saya pun tak bosan. Saya pun jalan ke situ agak sunyi sebab saya tak berapa biasa jalan tu, tak berapa biasa dan melalui jalan tu. Tak mahir. Jadi Azmi kata tak apalah, sebab kebetulan nak tengok hak baru yang berada di Gua Musang ataupun gudang syarikat yang baru, dia terpaksa ikut lah. Jadi lepas dia pack semua barang-barang yang nak hantar ke Kelantan, dia pun bergeraklah, Azmi bergeraklah dengan driver dia Salih. Abang Salim ni bergerak pukul 10 malam. Pukul lebih tu lah. Bila bergerak dari KL lah. dia orang pun berhenti lah di satu kedai makan dan makan dulu lah, sebab dia tahu perjalanan tu nak berhenti pun susah. Jauh. Sambil makan tu, Azmi ni tanyalah, Abang Salim tahu kan jalan mana yang kita nak pergi? Abang Salim kata, jalan mana Cik Azmi? Saya ingat jalan yang paling dekat masuk Gua Musang sepadan. Kita lalu kod sepadan Pahang, kita lalu kod Gua Musang nak pergi kod Bukit Tujuh. Kan? Lepas tu Abang Salim kata Bukit Tujuh. Saya tak pernah dengar jalan tu. Lepas tu Abang Salim kata jalan tu memang agak sunyi, orang jangan lalu. Tapi jalan tu bagi saya okey je sebab dekat nak pergi ke Gua Musang. Ya, jalan tu yang terdekat pun. Jalan tu yang terdekat. Lagipun saya nak jalan yang sunyi malam ni, yang tak ada gangguan, supaya kita pun lancar apa semua. Tapi dah beritahu kat Cik Salim lah, jalan tu tak ada R&R lah, tak ada tempat restoran ataupun kedai nak berhenti. Tak ada. Kalau nak buang air kecil, nak qada hajat, nak semayang siap di sini sebelum kita masuk jalan tu. Jadi Cik Salim pun mengangguk lemah. Dia pun sebenarnya goyang juga dengan jalan-jalan sunyi ni. Dia tak cerita dekat Cik Azmi. Jalan dekat supervisor dia lah. Dalam hati dia kata jalan sunyi, dia pun tak biasa pergi, dia pun takut. Jadi mereka pun masuk, dah dalam perjalanan tu dia pun lalu dah ke Bukit Tujuh. Bila masuk perjalanan Bukit Tujuh tu, Salim ni dia duduk tengok Tuan Azmi, Cik Azmi dia. Tuan, Cik tak mengantuk ke? Tak, saya tak mengantuk.
Jalan ni agak sunyi cuan. Saya tak nampak pun ada kenderaan sepanjang jalan. Hanya nampak lampu lori kita. Tak apa, sat lagi ada lah. Habis dia bercakap, dia dapat satu kereta potong sagam. Potong. Bila Cik Salim nampak kereta potong sagam potong, dia tu takut lah sebenarnya. Dia cuma dia tak lohkan dekat bawah lah. Dia pun parti kereta. Pelik RB. Pelik ni, pelik lama ni RB. Tak apalah, dia pun follow. Yang Cik Azmi kata, awak yang kalut sangat, nak pergi mana? Tak apa-apa cik, kita follow kereta tu lah. Lagipun ada kereta depan tu, kita tak takut sangat. Tapi dia tak malah follow terlampau dekat, sebab nanti takut lampu lori tu dia suluh kereta tu. Bila terlampau dekat, nanti kereta tu pun fikir yang bukan dia siapa dia duk ikori tu kan. Jadi dia pun agak-agak dalam satu tiang lampu lah. Lebih kurang, kalau jarak tu lebih kurang dalam 20 meter tu lah. Lebih kot dia, kalau kata satu tiang ni lebih kurang 50 meter lah. 50 meter lah. Tapi dia nampak kereta tu, nampak lampu. Tengah duk mengikori kereta tu, lebih kurang dalam 5 minit duk mengikori kereta tu. Jalan tu straight, tak ada simpang. Tiba-tiba lampu kereta tu hilang. Bila lampu kereta tu hilang, dia pun laju sikit. Dia tengok tak ada lah kereta tu kat jalan depan. Dia angkat lampu tinggi, tak ada kereta tu. Dia pun heran, kereta tiba-tiba hilang. Kiri kanan tak ada simpang, kereta tu hilang. Cik Azmi tu perasan lah kereta tu tak ada. Dia pun tengok Abang Salim tengok dia. Tak apa, teruskan. Dia pun ganggu. Dia pun rasa tak sedar diri. Bila lepas dia lebih kurang 2 minit saja lepas dapat kereta tu hilang, dia nampak sekali lagi kereta tu potong dia. Macam mana kereta tu potong dia? Kereta yang sama, nombor plate yang sama, potong untuk kali kedua. Bila potong, dia nak keling, dia nak intai tengok siapa dalam kereta tu. Dia takut lah. Dia takut lagi ikut yang bawa tu bukan orang ke, bukan apa. Kok dia takut lah kan. Lepas tu kereta tu pergi meluru laju, dia pun tak ikut lah. Dia biar. Dia tahu sekali lagi dia ikut, kereta tu hilang pula ke apa pula kan. Lepas tu bila dah dia tengok kejadian macam tu, Cik Salim ni berani bertanya pada Cik Azmi, Tuan selalu kau lalu jalan ni kan? Saya pertama kali lalu ni rasa macam seram. Dia momang dah. Dia tahu dah benda ni nak usik dah. Tak apa, kita bukan cari dia, kita nak buat rezeki, kita nak bawa rezeki, kita buat kerja kita, bukan kita nak cari dia. Tak apa cik, lagipun nak patah balik pun jauh dah. Tak apa. Dia pun pergi teruskan perjalanan. Azmi ni makin hati-hatilah kot nampak kereta ke, aku nampak benda pelik-pelik. Dia tahu dah benda ni nak uji dia apa. Tiba-tiba dia nampak ada kan lampu lori tu, dia nampak ada benda macam binatang melintas. Dia pun kata, Salim, slow sikit, ada binatang melintas macam kambing. Jadi Salim pun slow lah, binatang tu melintas. Bila binatang tu melintas, tak tahulah, Salim tu tak nampak apa. Cuma Azmi je nampak, dia jelmaan seekor kambing. Tapi dia beralih kepala tu adalah kepala manusia. Kepala muka orang tua. Dia terkejut. Allahu. Kepala tu kepala orang tua. Bayangkan, tuan-tuan viewer bayangkan, kambing kepala manusia. Dia istighfar lah, Azmi ni istighfar. Dia tahu lah bukan kambing tu. Tapi dia nak cerita dekat Salim tu. Jelmaan lah. Dia tahu Salim tu pun dah panik. Cuma Salim tu tengok Azmi ni terkejut. Kenapa tu dah terkejut? Tak apa, saya terkejut sebab kambing tu melintas tadi laju lah. Dia tak cerita. Dia cuba tu ni lah untuk awak keadaan lah. Dia pun baca lah apa-apa surah pelan-pelan. Dia kata Salim baca apa-apa yang patut. Saya rasa tak sedar hati. Dia pun terlepas cakap, kenapa tuan? Tak apalah, nanti sampai di mana-mana lepas keluar jalan ni, kita berhenti, saya cerita. Dia nak cerita juga, dia pun takut juga kan. Selepas dia nampak objek macam kambing tu, lebih kurang 10 minit lepas tu, dia dengar ada orang ketuk dekat lori Korea tu, macam ada orang ketuk daripada pintu dalam. Tung. Ketuk daripada dalam. Padahal dia dalam tu hanya barang. Kata, tuan, Cik Azmi, saya dengar macam ada orang ketuk dalam belakang tu. Kata siapa pula? Kau perasaan kita kot, kau angin duk tiup lah.
Elok dia pi, dia bunyi lagi tung. Kali ni dia tak fikir lah benda macam benda yang seram lah. Tapi dia pun takut juga kot terbuka ke, kot benda tu buka ke pintu belakang, takut jatuh barang. Dia pun bagi double shift dia berhenti tepi jalan tu. Salim turun, Azmi pun turun lah. Azmi pun tak pandang ada jalan lori lah orang. Dia pun turun lah nak teman Salim. Pergi buka belakang tu, henti peti tu apa, Korea dah, tengok barang, sulung atau slat. Semua ada. Bunyi siapa ketuk, dia pun tutup balik. Elok dia masuk duduk. Kita tak ada apa tuan. Bila dia duduk sana, dia buka lampu tinggi, dia nak keluar. Dia nampak dekat tengah jalan tu, dia ada seorang perempuan. Orang perempuan tu berdiri dengan rambut dia mengkambang. Kan? Waktu tu dia pun tengok, dia tahu dah benda yang objek tu adalah seperti pontianak. Duduk berdiri tengok dia. Dia kali ni dia tunjuk dua-dua. Azmi dia tunjuk, Salim dia tunjuk. Salim pun nampak, Azmi nampak. Macam mana tuan? Saya rasa ada benda di depan kita putih. Apa bajang. Sebab lampu lori boleh nampak benda tu. Objek tu nampak bayang, ada seorang perempuan duduk diri. Saya tak patah balik dah, tapi kita nak kena pergi tu pelan-pelan. Tapi kalau tuan pergi jangan tengok dia. Dia pun baca apa yang patut dia pergi sana. Yang Azmi ni sambil pejam mata. Yang Salim boleh pejam mata lah, dia kena bawa. Dia bawa, tapi bila pergi sana tu, dia pun tengok kat side mirror tu, perempuan tu bayang dia hilang. Hilang. Maksudnya dia nak tunjuk kata dia ada orang tu. Sampai dia keluar jalan tu, dia bawa dia istighfar sampai ke Gua Musang, lebih kurang dia nak subuh dah. Dia berhenti, lepas semayang dekat masjid tu, dia duduk dekat kedai. Dia cerita, tuan waktu terkejut tu tuan nampak kambing apa? Dia cerita lah, sebenarnya saya nampak kambing tu kepala manusia. Oh, saya tak mahu cerita dekat Salim, takut Salim terkejut. Tapi dia nak tunjuk kat kita juga. Lain kali kita terpaksa lalu jalan lain lah. Mungkin dengan saya pernah lalu, tapi saya tak pernah ada kena ganggu macam ni. Mungkin dia nak tunjuk kat Salim dengan saya kot kan. Jadi itulah cerita yang berlaku dekat Bukit Tujuh. Salah satu cerita yang saya dengar daripada satu cerita kawan-kawan saya. Jadi kepada viewer-viewer semua yang ada penceritaan, yang ada pengalaman melalui Bukit Tujuh ataupun cerita-cerita hantu lah di kawasan Kelantan ke di kawasan mana pun, boleh DM kami, boleh cerita kat kami. Jadi sampai di sini saja cerita Azmi dan Abang dan Salim menghantar barang daripada KL ke Gua Musang melalui Bukit Tujuh. Dan seperti saya beritahu, saya Bro Aman dan partner saya Bro Syah, untuk viewer semua ingat tagline kami, hampa semua jangan takut. Kalau hampa semua takut, kita pun takut. Kami pun takut. Tak boleh nak buat vlog. Okay, sampai jumpa lagi. Ciao. Alright.